الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا علما نعرف بأوامرك وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بهم في الدارين. Sekarang. Maka jika berkehendak menghasilkan yang demikian itu, hendak didatangkan yang membinasakan dia. Kerana bahawasanya jadi batal barang yang diperbuatnya daripada sunat. Masalah yang semalamnya untuk nak hasilkan madmadah mesti kita kerjakan madmadah berkumur itu sebelum pada istinsyak. Sekiranya kalau selepas pada basuh tangan masalan, selepas pada basuh tangan tu kita beristinsyak masuk air ke hidung, maknanya dah luput madmadah, dah luput berkumur. Maka sekiranya dah berlakunya begitu, jadi maknanya selepas pada kita basuh tangan, kita masuk air ke hidung. Apabila masuk air ke hidung, jadi luputlah oleh sunat berkumur. Tetapi kita ingin untuk nak dapatkan juga sunat berkumur, caranya kita nak buatnya begini. Dia katanya, dan jika berkehendak menghasilkan yang demikian itu, barang yang didulukan atas tempatnya. Menghasilkan yang demikian itu, barang yang didulukan atas tempatnya itu, hendak buat yang membinasakan dia kan wuduk. Kita buat benda yang membatalkan wuduk. Apabila begitu sebabnya kerana bahawasanya wuduk jadi batal. Kerana bahawasanya tak rajak. Kerana bahawasanya dhamir sya'ni jadi batal barang yang diperbuatnya seorang dan apa dia yang dibuat tu daripada sunat itu sunat wuduk. Jadi misalnya seorang itu dia nak ambil wuduk tetapi dia terus berkumur masalah. Jadi dia tinggal basuh tapak tangan. Maka apabila dia berkumur tu maknanya dah luputlah sunat basuh tapak tangan tu. Sebab basuh tapak tangan itu sepatutnya didahulu belum pada berkumur. Artinya dia mulai dengan masuk air ke hidung. Apabila dia mulai dengan masuk air ke hidung, maknanya dah luput dua perkara yang dahulu padanya. Ialah luput sunat basuh tapak tangan dan luput juga sunat berkumur. Maka cara untuk nak dapat balik sunat basuh tangan, sunat berkumur itu ialah dia membatalkan wuduk.
membatalkan wuduk, buatlah mana-mana cara daripada apa yang membatalkan wuduk. Sentuh kemaluan ke, masalah sentuh kulit itu perempuan, lelaki perempuan ke, ataunya keluarkan angin ke. Jadi buatlah apa yang membatalkan wuduk. Apabila membatalkan wuduk, maknanya yang dia buat tu ia daripada istinsyak ke apa semua dah jadi batal kesemuanya. Jadi mula di awal semula. Itu cara yang kita nak dapati balik. Jadi rupa tadilah, misalnya katanya dia tinggal basuh tapak tangan, dia mulai dengan berkumur. Apabila dia mulai dengan berkumur, jadi luput sunat basuh tapak tangan. Tetapi kalau dia nak dapatkan balik, nak menghasilkan balik sunat tapak tangan, basuh tapak tangan tu, dia membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk, maka apabila dia membatalkan wuduk dia awal. Dia mulai di awal. Mulai dengan basuh tapak tangan. Jadi boleh ambil awal semula lah. Itu maksudnya. Itulah mana katanya, maka jika berkandak seorang menghasilkan yang demikian itu, yang dia dahulukan tadi, hendak didatangkan yang membinasakan dia, yang membinasakan wuduk. Buatlah perkara yang membatalkan wuduk. Apabila sebab apa? Sebab kerana bahawasanya jadi batal barang yang dibuat daripada sunat. Jadi maknanya dia berkumur. Selepas pada dia mulai dengan berkumur. Selepas pada dia berkumur tu, dia membatalkan wuduk. Jadi berkumur tu jadi rusak kesemuanya. Maka dia boleh nak ambil di awal, ialah basuh tapak tangan. Itu cara dia. Di situ masalah lain pula. Dan jika didatangkan matmadah dan istinsyak sekali, yakni serta. Dan jika dikerjakan, dilakukan, dibuat matmadah, berkumur dan istinsyak, yakni masuk air ke hidung sekali, maknanya serta. Jadi dia buat dua perkara itu dengan secara berserta. Tetapi matmadah dan berkumur dan masuk air ke hidung itu ada tertib di antara dua itu. Berkumur belum pada masuk air ke hidung. Jadi maknanya berkumur itu mesti sepatutnya didahulukan di atas masuk air ke hidung. Tetapi jikalau seorang itu dia buatkan kedua tu dengan secara berserta, dengan maknanya dia cebokkan air dengan tapak tangan, ketika tu dia masuk air ke hidung dan masuk air ke mulut. Jadi berserta dua perkara itu. Maka hukumnya dihisapkan kedua, dihisap keduanya atas nyata. Kitab itu ada tinggal. Dihisapkan kedua atas yang nyata. Tambah yang. Dihisapkan keduanya atas yang nyata daripada kalam ramli. Dihisapkan keduanya atas yang nyata daripada kalam ramli. Kalam tu cakapan, perkataan. Jadi masalahnya sekiranya kalau seorang itu dia sertakan akan berkumur dan masuk air ke hidung. Padahalnya berkumur dan masuk air ke hidung dia ada tertib. Berkumur dulu daripada istinsyak. Sekiranya kalau seorang itu buat serta akan dua perkara itu, maka di sisi Imam Ramli
yang nyata, yang jelas daripada cakapan Imam Ramli di dalam kitab Nihayahnya bahawasanya kedua-dua itu dihisapkan, mana dijadikan kedua, hasil keduanya. Jadi hasil sunat berkomuh, hasil sunat masuk ke air ke hidung. Walaupun dia buat kedua-dua itu dengan secara berserta sekalipun. Itu mengikut yang zahir, yang nyata, yang jelas daripada cakapan Ramli di dalam kitabnya Nihayah. Dan dihisapkan madmadah jua, yakni tidak istinsyak. Dan dihisapkan madmadah jua. Dan dihisapkan madmadah jua, maknanya jadi madmadah saja, dikira madmadah saja yang jadi. Masuk air ke hidung tidak jadi. Tiada dihisapkan istinsyak. Dan dihisapkan akan madmadah jua, jadi kira jadi berkomuh saja. Tiada dihisap, mana tak kira kata jadi akan masuk air ke hidung. Atas barang yang zahir, ni berlaku mengikut yang zahir kalam Syekh Ibn Hajar. Mengikut yang zahir daripada cakapan Ibn Hajar, maknanya yang jadi itu jadi berkomuh saja, masuk air ke hidung tak jadi. Jadi maknanya kalau naknya kena buat lain. Kalau nak kepada sunat istinsyak tu mesti dibuat lain. Yang buat berserta dengan berkomuh itu tak dibilang kata jadi. Itu kalau mengikut Ibnu Hajar. Jadi masalah masalah di sininya, masalah disertakan istinsyak dengan berkomuh, masalah disertakan akan berkomuh dengan istinsyak tu ada khilaf di antara Ramli, Imam Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Imam Ramli di dalam kitab dianya Nihayah, Ibn Hajar kitabnya Tufah. Ada khilaf. Ada berselisihan di antara keduanya. Maka kata Imam Ramli, dikirakan yang jadi itu jadi keduanya. Hasil kedua. Mana sunat berkomuh pun dapat, istinsyak pun dapat. Tapi kalau mengikut Ibn Hajar, dia katanya sekiranya kalau bersertanya begitu, maka yang jadinya berkomuh saja. Istinsyak tak jadi. Tidak dihisapkan. Kalau nak kena buat lain, belum pada basuh muka. Maksudnya begitu. Malaikat didatangkan dia, tidak jadi istinsak, tidak dihisapkan istinsyak itu, malaikat didatang, dikerjakan diakan istinsyak itu kemudian daripada demikian. Kemudian daripada yang demikian, yakni berkomur sani. Maka hasil istinsyak. Jadi diisi Ibn Hajarnya, apabila disertakan di antara berkomuh dengan masuk air ke hidung, maka yang hisapnya, yang jadinya ialah berkomuh saja. Maka istinsyak tu tak jadi. Malaikat nak kepada istinsyak juganya, kita buat istinsyak lain pula selepas pada tu, jadi belum pada nak basuh muka tu, istinsyak lain pula. Istinsyak yang berserta dengan berkomuh tu tak jadi. Itu mengikut pendapat bagi Ibn Hajar. Maka masalahnya, kalau orang tanya kita nak pakai yang mana, nak mengikut Ramli ke nak mengikut Ibn Hajar? Maka kalau biasanya ulama Mekah, ulama Yaman dan ulama tempatan kitanya, dia dahulukan perkataan Ibn Hajar. Apabila ada khilaf di antara Ramli dan Ibn Hajar, maka didahulukan perkataan Ibn Hajar. Jadi maknanya kita pakai ikut apa yang dikata oleh Ibn Hajar, utamakan perkataan Ibn Hajar. Tapi kalau mengikut ulama Mesirnya, dia utamakan perkataan Imam Ramli. Ulama fiqh Syafi'i di Mesirnya, mereka utamakan perkataan Imam Ramli. Itulah masalah apabila berlaku khilaf di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Dan istinsyak itu afdal daripada madmadah.
Ini masalah lain pula. Katanya dan istinsyak masuk air ke hidung. Itu afdal. Afdal, apa makna afdal? Lebih banyak pahala. Afdal maknanya lebih banyak pahala. Begitulah tafsir makna afdal. Biasanya ditafsirkan makna afdal, begitulah. Lebih banyak pahala. Dapat pahala lebih banyak. Lebih banyak pahala artinya apa dia? Dapat pahala lebih banyak. Daripada madmadah. Daripada berkumur. Jadi maknanya kedua-dua tu sunat. Istinsyak sunat. Madmadah pun sunat. Sunat wuduk kedua-dua. Disuruh kedua-duanya, ditutup buat sebagai tutup sunat kedua-duanya. Tetapi kerjaan madmadah, kerjaan istinsyak tu pahala dia dapat tak sama banyak. Jadi seolah katanya gaji dia tu tak sama banyak. Tak jadi sama. Jadi maknanya pahala kita mengerjakan istinsyak tu dia dapat banyak daripada pahala kita buat berkumur. Gitu dah. Jadi maknanya istinsyak tu afdal, maknanya pahala yang dapat daripada istinsyak itu lebih banyak daripada pahala kita mengerjakan madmadah. Begitu. Itu maknanya afdal. Istinsyak itu afdal daripada madmadah. Kenapa begitu? Kerana mengeluarkan khilaf orang yang mewajibkan dia. Fasa katanya istinsyak tu afdal daripada madmadah kerana mengeluarkan khilaf orang yang mewajibkan dia kan istinsyak. Jadi masalah masuk air ke hidung tu setengah-setengah adalah, setengah ulama tu dia kata wajib. Sebagaimana basuh muka tu wajib, niat tu wajib, maka masuk air ke hidung pun adalah wajib. Jadi maknanya kalau kita mengerjakan istinsyak, kita buat masuk air ke hidung itu maknanya selain daripada sunat yang mengikut yang dibuat oleh Nabi SAW, lagi pulanya kita buatkan istinsyak itu kita keluar daripada khilaf. Kita keluar daripada khilaf maknanya kita lepas daripada khilaf. Lepas daripada khilaf macam mana? Dia kalau kita tak buat istinsyak, mengikut setengah ulama yang kata wajib, dia kata wuduk kita tidak sah. Mengikut ulama yang dia kata istinsyak tu wajib, sekiranya kalau kita tak buat istinsyak, maka wuduk kita tidak sah. Itu maknanya kalau kita tidak istinsyak tu, mana ada setengah-setengah ulama dia kata wuduk kita tidak sah. Tapi lain pada mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau kita kerjakan istinsyak, semua ulama kata sah. Yang kata sunat pun sah. Yang kata istinsyak tu sunat pun dia kata wuduk kita sah. Yang kata istinsyak tu wajib pun dia kata wuduk kita tu sah. Itulah maknanya untuk nak keluar daripada khilaf, untuk nak lepas daripada khilaf. Maka kaedahnya al-khuruju minal khilaf mustahabun. Al-khuruju minal khilaf, mana keluar lepas daripada khilaf itu adalah perkara yang disunat. Maknanya sunat kita buatkan perkara supaya kita ni lepas daripada khilaf. Contohnya satu laginya masalah dalam bab wuduk juga, apa dia? Masalah gosok anggota wuduk. Basuh serta gosok. Basuh tu lain, gosok tu lain. Maka mazhab Maliki gosokkan akan anggota apabila kita basuh tu adalah wajib. Adalah wajib. Maknanya di sisi mereka, di sisi mazhab Maliki, siapa-siapa ambil wuduk, walaupun basuh dia tu dah ratakan segala mukanya, keseluruhan muka dah rata, tetapi dia tidak gosok, maka wuduk dia tidak sah. Maka wuduk dia tidak sah. Itu kalau mengikut mazhab Maliki.
Maka untuk kita nak meraihkan khilaf dia, untuk nak meraihkan perkataan Imam Maliki, apabila kita ambil wuduk, kita gosok jugalah. Sebab apabila kita ambil wuduk, kita gosok, Imam Syafi'i dia kata sunat, tak gosok pun dia kata sah. Gosok pun lebih sunat. Jadi Imam Syafi'i apabila kita mengikut mazhab Maliki itu, maknanya apabila kita ambil wuduk, kita gosokkan anggota yang kita basuh, maka Maliki pun kata sah, Syafi'i pun kata sah. Jadi apabila kita gosok tu, mana kita buatkan perkara untuk nak lepas daripada khilaf. Jadi maknanya kalau kita tak gosok tu, maknanya kita jatuh dalam khilaf. Imam Syafi'i kata sah, Imam Malik kata tidak sah. Begitu. Tapi untuk nak memadai lepas pada tuntutan wajibnya, kita mengikut mana-mana satu mazhab dah memadai. Dah cukup kita mengikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i straight lah. Tidak payah kita tengok pada mazhab lain lah. Tetapi yang sunatnya, apabila kita tahu kata ada khilaf di antara sunat dan wajib, maka kita buatkan juga. Untuk nak lepas kita daripada khilaf. Supaya katanya apa amalan kita semuanya, semua ulama kata sah. Maka di sini dengan sebab ada setengah ulama yang mengatakan istinsyak itu adalah wajib. Maka sekiranya kalau kita mengerjakan istinsyak, jadi 2 kali dapat sunat. Satunya sunat istinsyak, tilik kepada istinsyak ni adalah perbuatan Nabi, sunnah Nabi SAW. Satu lagi pulanya kita buat istinsyak ni, kita lepas daripada khilaf. Maka buatkan perkara untuk nak lepas daripada khilaf tu adalah disunat. Maka oleh kerana demikian, istinsyak tu afdal daripada madmadah. Afdal tu dengan makna lebih banyak pahala. Begitu. Bukan nak cakap mana yang mulia. Mana terlebih mulia, mana terlebih dihormati di antara istinsyak dengan madmadah. Kita tak ada nak cakap pasal itu. Maka nak cakap tentang pahala mana banyak. Itu maknanya yang afdal. Seperti ulama katanya semayang raya puasa. Raya puasa, raya apa dia? Raya Aidil Fitri. Dan raya haji, raya apa dia? Aidil Adha. Mengikut ulama dia katanya mana banyak pahala di antara 2 sembahyang raya. Mana banyak pahala di antara 2 sembahyang raya, maka dia katanya kebanyakan ulama dia setuju dengan katanya raya Aidil Adha, raya haji itu, sembahyang raya haji itu lebih banyak pahala daripada sembahyang raya puasa. Dia kata begitu. Maka adalah dalil dianya sebab boleh katanya pahala sembahyang raya haji itu lebih banyak daripada pahala sembahyang raya puasa. Padahalnya dua-dua sembahyang raya itu dimuliai kesemuanya. Lagi pulanya sunat keduanya, sunat 2 sembahyang raya itu sunat muakkad. Tapi nak banding pahala yang dihasil daripada kerja dua-dua itu tak sama banyak. Maka pahala yang dapat daripada sembahyang raya Aidil Adha itu lebih banyak daripada pahala sunat Aidil Fitri. Begitu. Sebabnya raya haji itu ada sebut di dalam Quran masalah pasal fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Dengan sebab lebih di mana? Kenapa boleh katanya afdal, lebih sembahyang raya haji? Sebab sembahyang raya haji itu ada sebut dalam Quran ialah fasalli li rabbika wanhar. Adapun sembahyang raya Aidil Fitri tidak ada sebut di dalam Quran, hanya ada sebut di dalam hadis Nabi, hadis sahih Nabi SAW. Jadi maknanya raya Aidil Fitri tidak ada sebut di dalam Quran. Dia tilik di situlah katanya pahala yang dapat daripada sembahyang raya Aidil Adha tu lebih banyak daripada sembahyang raya Aidil Fitri.
Padahalnya kedua-duanya dimuliai. Lagi pulanya sunat muakkad keduanya, tapi pahala tak sama banyak. Begitulah. Itu nak buat bandingan saja. Dan istinsyak itu afdal daripada madmadah kerana keluarkan khilaf orang yang mewajibkan dia. Tapi ilat di sininya, ilat katanya istinsyak itu lebih afdal sebab untuk nak lepas daripada khilaf mereka ulama, orang tu ialah ulama lah. Khilaf orang, yakni ulama yang menghukumkan wajib istinsyak. Tiada pada madmadah, tiada pada madmadah, yakni tiada ada yang mewajibkan madmadah. Tiada pada madmadah ni, tiada yang mewajibkan pada madmadah. Tidak ada siapa daripada ulama kata wajib berkomu. Tapi istinsyak ada setengah ulama kata wajib. Tapi pada madmadah tidak ada siapa yang mengatakan wajib. Begitu. Berkomu tidak ada siapa pun daripada ulama-ulama yang mengatakan wajib. Semuanya kata berkomor itu adalah sunat. Dan jikalau ini ghayah pada afdal, dan jikalau adalah mulut itu afdal sekalipun, kalau kita tilik mulut dengan hidung mana lebih? Pula mulut, anggota mulut dengan anggota hidung mana lebih? Jawabnya, mulut lebih daripada hidung. Mulut tempat berkomuk, hidung tu tempat istinsyak. Hidung tempat istinsyak, mulut tempat berkomuk. Walaupun mulut tu lebih afdal daripada hidung sekalipun. Tetapi hukumnya istinsyak afdal daripada berkomuk. Dan jikalau mulut itu afdal sekalipun, mulut terlebih afdal, lebih mulia daripada hidung. Mulut lebih afdal, lebih mulia daripada hidung. Walaupun begitu sekalipun, tetapi istinsyak lebih afdal daripada berkomor. Gitu. Mulut dia lebih daripada hidung, tilik ke mana? Jangan tilik kepada hidung untuk bernyawa. Tutup hidung mati, tutup mulut tak mati. Jangan tilik pada sudut itu. Tilik ke sini. Dari sekira-kira mulut dia lebih pada hidung, tilik ke sini. Jangan tilik ke nak hidup nak mati. Tilik ke sini. Tilik kepada mana? Sekira-kira keadaannya, keadaan mulut tempat membaca Quran dan azkar. Sebab tilik kepada kita nak baca Quran, kita baca dengan mulut. Kita nak berzikir, nak selawat, nak baca Quran, nak apa semua dengan mulut. Sebab itulah kata mulut lebih afdal daripada hidung. Jadi maknanya mulut bukan sekadar guna buat makan saja, buat makan minum saja. Tetapi hidung dia guna dia apa? Untuk buat bernyawa saja. Hidung kita guna untuk bernyawa saja. Mulut bukan sekadar guna untuk makan minum saja. Dia boleh guna mulut untuk buat amal ibadat. Kita boleh guna anggota mulut kita untuk buat amal ibadat. Ialah membaca Quran dan berzikir dan selawat. Sebab itulah mulut terafdal daripada hidung. Tilik ke situ. Jadi boleh tahu katanya istinsyak afdal daripada berkomor. Mulut lebih afdal daripada hidung. Dan keluar dengan kata orang yang tiada puasa. Jadi sebelah sana dulu. Sebelah sana muka surat 23 ke bawah. Bawah sekalinya.
Dia katanya sunat mubalaghah pada keduanya bagi orang yang tiada puasa. Sunat mubalaghah, sunat menguatkan pada keduanya pada madmadah dan istinsyak. Sunat mubalaghah tu menguat tu bagi orang yang tiada puasa. Kalau orang tak puasa, sunatlah mubalaghah. Maka dia kata di sini, maka dan keluar ini sambungan dengan yang dulu. Bersangkutan dengan masalah yang kita yang sebelah sana. Katanya dan keluar dengan kata orang yang tiada puasa, orang yang tiada puasa pada masalah katanya sunat mubalaghah pada keduanya bagi orang yang tiada puasa. Mana orang yang tak puasa itulah apabila dia berkumur, dia masuk air ke hidung, sunat menguatkan pada keduanya. Keluar orang, ini fa'il bagi keluar. Keluar orang ini oleh orang yang puasa. Keluar orang yang puasa. Orang yang puasa. Sunat sekalipun. Ini jangan baca sambung. Orang yang puasa. Sunat sekalipun maknanya dan jikalau puasa itu puasa sunat sekalipun. Kita kata bila. Sunat sekalipun ini dan jikalau puasa itu puasa sunat sekalipun. Tafsir kita. Sunat sekalipun dan jikalau puasa itu puasa sunat sekalipun. Apakah lagi kalau puasa itu wajib? Jadi tengok. Jadi masalah katanya sunat mubalaghah tu bagi orang yang tidak puasa. Maka dengan sebab kata begitu, maka keluar daripada perkataan itunya ialah orang yang puasa walaupun puasa dia tu puasa sunat sekalipun. Apa maknanya? Maka tiada sunat ini maka tafsir pada keluar. Yang faham daripada keluar tak masuk. Maka tiada sunat baginya bagi orang yang puasa. Mubalaghah pada keduanya pada berkumur dan istinsyak. Jadi orang yang puasa walaupun puasa sunat sekalipun. Walaupun puasa sunat ni kalau membatalkan tidak berdosa kan. Puasa sunat kalau membatal tidak berdosa, hanya makruh. Adapun puasa wajib kalau sengaja membatal haram. Walaupun puasa sunat tak haram kita membatal sekalipun, maka dia katanya tiada sunat baginya mubalaghah pada keduanya pada madmadah dan istinsyak. Tak sunat baginya bagi orang puasa itu mubalaghah menguat-kuatkan pada berkumur dan masuk air ke hidung. Tidak disunat, tak sunat, apa hukumnya? Tak sunat tetapi makruh keduanya baginya. Tetapi makruh keduanya ni, makruh mubalaghah pada keduanya. Tafsir gitu. Tetapi makruh keduanya ni, tetapi makruh mubalaghah pada keduanya. Tetapi makruh mubalaghah pada keduanya, tetapi hukumnya makruh kalau kita mubalaghah berkuat pada berkumur dan masuk air ke hidung. Baginya bagi orang yang berpuasa. Jadi bukan itu tak sunat, bahkan makruh. Tak sunat mubalaghah, berkumur tu sunat. Berkumur tu sunat apabila orang ambil wuduk tu puasa. Tetapi mubalaghah tu tak sunat. Berkumur tu sunatlah. Melainkan membasuh mulutnya daripada najis, maka wajib mubalaghah pada keduanya. Malaikannya begini. Jadi kalau semata-mata kita berkumur, orang puasa itu semata-mata berkumur untuk nak keluarkan umpama lekat-lekat makanan kat celah gigi itu, maka tak. Maka apa dia? Tak sunat kita berkuat pada berkumur. Tetapi kalau orang yang puasa
maka ada najis kat mulut dia, maka ada najis ke dalam mulut dia. Maka untuk nak hilangkan najis daripada sebelah dalam mulut dianya, maka wajib mubalarah. Contohnya, dia poso. Dalam keadaan dia poso tu, dia berdarah gusinya. Gusi dia tu berdarah. Maka apabila gusi dia tu berdarah, maka darah tu jadi banyak, maka mestilah berkumur. Kalau tidaknya, kalau telan air liur yang bercampur dengan darah itu batal wuduk, batal puasa. Lagi pulanya nak sembahyang pun tidak sah sebab ada najis. Kalau begitu disuruh dia, diwajib di atas dianya berkumur. Kemudian kalau berkumur tu, kalau dia mengidarkan air biasa, maka najis tu tidak habis, tidak kena mubalarah, menguatkan berkumur, maka wajib mubalarah pada berkumur untuk nak keluarkan najis walaupun dia puasa. Tu melainkan membasuh mulutnya daripada najis. Orang puasa nak menyucikan mulut dia daripada najis sebab ada najis kat mulut dia. Contohnya dia berdarah gusi masalah. Maka wajib mubalarah pada keduanya, pada madmadah dan istinsyak. Misalnya katanya kalau istinsyak tu wajib juga, misalnya katanya dia tu berdarah hidung. Tengah-tengah hari panas-panas tu dia berdarah hidung. Apabila hidung dia tu berdarah, maka tidak sah sembahyang. Tidak sah sembahyang. Maka untuk nak sucikan hidung dia tu mesti dia berkuat pada masuk air ke hidung untuk nak apa dia? Untuk nak menyuci akan najis yang ada kat hidung dia. Maka di situ wajib. Maka sekiranya apabila dia balarah sebab wajib dia kuatkan berkumur, maka sebab air itu ada telacah masuk ke dalam lehernya, maka dimaaf. Sebab terjadi daripada wajib. Sekiranya apabila dia kuatkan berkumur tu sehingga air itu telacah masuk ke dalam lehernya, maka itu dimaaf. Sebab termasuk air ke leher itu dengan sebab diwajibkan mubalarah. Itu dimaaf. Tak membatalkan puasa. Habis di situ. Jadi masalahnya apabila orang yang puasa, walaupun puasa tu puasa sunat, maka tak sunat bagi dia tu bermubalarah pada berkumur dan masuk air ke hidung. Kenapa tak sunat bukan makruh? Sebab takutnya apabila balarah kita kuatkan berkumur tu, takut air tu terlajak masuk ke dalam leher. Sebab air tu takutnya terlajak masuk ke leher, maka lalu itulah dimakruhkan mubalarah. Jadi mubalarah berkuat pada berkumur dan masuk air ke hidung bagi orang yang puasa, hukum dianya makruh. Sebab takut membawa kepada jadi batal puasa. Kalau mubalarah, kalau menguatkan berkumur, takut-takutnya, bimbang-bimbangnya membawa kepada jadi batal puasa. Sebab air itu telacah masuk ke dalam leher. Maka daripada di situ ada suatu masalah yang jadi muskilah. Dia masalahnya mubalarah pada berkumur adalah hukumnya makruh. Mubalarah pada berkumur adalah hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebab bimbang takut air masuk ke dalam leher menyebabkan batal puasa. Jadi maknanya makruh tu sebabnya takut batal puasa. Takut membawa kepada jadi batal puasa. Makruh mubalarah pada berkumur, ilat dianya, sebab dianya, ilat dianya ialah takut membawa kepada jadi batal puasa sebab air masuk, telacah masuk ke leher. Maka di situ ada persoalan.
Maka jika dikata orang, maka jika dikata orang, dikata orang ni maknanya fardunya kalau orang tanya. Maka jika dikata orang, fardunya kalau orang kata, kata ni pada tanya. Kerana apa tiada diharam mubalarah bagi orang yang puasa? Tadi maklum hukum dia makruh kan. Hukum dia ni mubalarah berkomor pada berkomor bagi orang puasa tu adalah hukum dia makruh bukan haram. Maka tidak haram tu jadi muskil. Dia katanya kalau orang kata kenapa, kerana apa, ni kenapa, kerana apa, kenapa tiada diharamkan mubalarah bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang puasa. Kenapa tiada dihukum haram? Kenapa tiada dihukum haram mubalarah? Jadi mubalarah pada berkumur bagi orang yang puasa. Bahkan hukum tadinya hukum makruh. Orang tanya kenapa tak hukum haram? Seperti diharamkan atasnya, atas orang yang berpuasa, kucuk isterinya. Kalau kucuk isteri haram. Kalau kucuk orang puasa, kalau dia kucuk isterinya haram. Tapi kucuk yang menggerakkan syahwat. Kucuk haram tu orang puasa haram dia kucuk isterinya, kucuk yang menggerakkan syahwat. Tapi kalau kucuk yang tiada menggerakkan syahwat tidak haram. Kucuk yang menggerakkan syahwat tu adalah haram bagi orang yang puasa. Apabila takut keluar mani orang yang berpuasa atau takut membawa kepada berlaku jima dalam masa dia puasa. Serta bahwasanya ilat keduanya satu. Jadi ilat yang dilarang. Ilat yang melarangkan tu, ilat yang melarangkan keduanya itu, ilat tu satu. Mana? Sebab pun dilarang mubalarah pada berkumur bagi orang yang puasa, takut membawa kepada jadi batal puasa. Apabila air telacah masuk ke leher, jadi membatalkan puasa. Maka dilarangkan kucuk isteri, diharam, diharam sebab apa? Sebab takut membawa kepada keluar mandi atau jimuk. Maka keluar mandi dan jimuk itu membatalkan puasa. Keluar mandi membatalkan puasa. Jimuk membatalkan puasa suami dan isteri. Itu maknanya ilat keduanya. Mana sebab yang dilarang, cumanya larang mubalarah tu makruh, larang kucuk tu haram. Padahalnya ilat larangan tu sama. Ilat larangan tu sama. Ialah takut membawa kepada jadi batal puasa. Larang mubalarah pun takut membawa kepada jadi batal puasa. Dilarang kucuk isteri pun takut membawa kepada jadi batal puasa. Ilatnya sama, tetapi kerana apa? Hukumnya tak sama. Hukum mubalarah tu makruh, hukum kucuk ni haram. Padahalnya ilatnya satu. Kalau tilik pada ilat yang satu, ilat yang sama, sepatutnya hukumnya sama. Kalau makruh, makruh kedua. Kalau haram, haram kedua. Sebab ilat tu sama. Sebab dia hukum ni mengikut ilat. Ada ilat, ada hukum. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa'adaman. Hukum berpusing serta ilat. Ada sama ada. Tak ada sama tak ada. Maka di sininya pelik lah. Jadi ilat sama ialah takut membawa kepada jadi batal wuduk. Tetapi hukumnya tak sama. Mubalarah tu makruh, kucuk isteri ni haram. Sepatutnya kenapa? Kalau makruh, makruh kedua. Sepatutnya kalau haram, haram kedua. Tapi kenapa tak sama di sini?
Dia katanya serta bahwasanya ilat keduanya satu, iaitu takut batal puasa. Bimbang takut batal puasa. Itu ya. Bimbang takut membawa kepada jadi batal puasa. Jawab yang dijawab kataan orang tadi, kalau orang tanya begitu, kita jawabnya begini. Bahwasanya di sini dilakat langit lidah pada halkum. Ini tak faham apa dia yang dia nak. Bahwasanya di sini yakni pada berkumur. Pada berkumur dia makruh. Mubalarah pada berkumur bagi orang puasa tu makruh. Sebab apa? Dilakat langit lidah pada halkum. Apa dia nak cerita? Apa maksud dia? Tapi maksudnya dalam kitab Arabnya dia begini. Nak cerita katanya pasal itu mubalarah pada berkumur tu ialah hukum makruh tak sampai haram, dengan maknanya apabila kita berkumur kita boleh nak tutup. Halkum kita tu kita boleh nak tutup. Kat kawasan anak lidah. Kat kawasan anak lidah tu kita boleh tutup di situ. Apabila kita tutup di situ, kita balarahkan pada kita kuat pada berkumur, maka air dia tak akan masuk ke dalam leher. Maknanya ada pintu di situ. Kat sebelah dalam mulut kita ni, sebelah dalam antara mulut dengan leher tu, dia boleh tutup di situ. Dia boleh tutup di situ. Apabila boleh tutup di situ, kalau kita mubalarah sekalipun, maknanya air dia tak akan masuk ke dalam leher. Itu maksudnya. Tapi apa yang dia kata dilakat langit lidah pada halkum tu tak apa dia kata. Tapi maksudnya begitulah. Maksudnya antara mulut sebelah dalam dengan leher tu di situ boleh tutup. Apabila kita tutup, air tak akan masuk, tak akan lalu masuk ke dalam leher. Begitu. Lagi pulanya dan diludah akan air yang kita berkumur, kita boleh ludah buang. Kita boleh buang dengan secara kita buang, kita ludah keluar. Air yang kita berkumur tu bukan kata kalau dia nak masuk terus, bukan begitu. Kalau dia nak masuk, dia masuk terus, bukan begitu. Apabila kita berkumur, kita boleh buangkan air daripada mulut. Kita boleh ludah. Dan di sana, ni masalah kucup isteri. Dan di sana, pada masalah kucup isteri, tiada dapat dikembalikan maninya apabila keluar. Dia kucup isteri, takut haram sebab takut nak membawa kepada naik syahwat sehingga keluar mandi. Dia mandi ni, air mandi kalau dia keluar tak boleh nak tahan dah. Sebab dia jenis ma'un dafiq. Dia keluar, dia tak boleh nak tahan dah. Macam air kencing lah. Apabila dia nak keluar, tak boleh nak tahan. Dia nak keluar, keluarlah. Tak ada, nak boleh tahan, tak boleh. Kalau pegang, kalau ikat sekalipun, dia keluar juga. Tapi air yang kita berkumur, kita boleh break, kita boleh sekat, boleh belak dia supaya dia tak masuk ke leher. Sebab kita antara leher dengan mulut tu ada boleh tutup di situ. Jadi mana air berkumur, kita boleh sekat untuk masuk ke leher. Tetapi air mandi kalau dia keluar, mesti dia kena keluar. Tak ada jalan nak sekat daripada keluar dia tu, tak ada jalan. Tengok, itu tak sama. Dan lagi bahwasanya madmadah itu ditutup pada jumlah. Jadi maknanya berkumur tu ialah perkara yang ditutup, yang disuruh buat. Disunat buat. Berkumur itu ini dan lagi bahwasanya berkumur ini, madmadah ini, berkumur ini ditutup. Yani disuruh buat, disunat buat. Disuruh buat, disunat buat pada jumlah ni, pada setengah-setengah kelakuan lah. Bersalahan kucup isteri tiada ditutup, maknanya tak disuruh sebagai suruh sunat tu tidak ada.
Tak ada kata nak solat sunat kucuk isteri. Tak ada. Tapi nak solat kena ambil wuduk sunat berkomu. Jadi begitu. Jadi masalahnya kucuk tu masalah adat. Adapun berkomu setengah masalah jadi ibadat. Lalu tu jadi maknanya berkomu ada suruh sebab tu hukumnya ringan sikit ialah makruh. Kucuk isteri tak disuruh, tilik kepada dia tak akan pada biasanya dia tak jadi ibadat, jadi perbuatan adat saja kucuk isteri. Sebab tu kalau kucuk tu jadi haram. Dan lagi sedikit kucuk membawa kepada banyak. Lagi pulanya sedikit kucuk. Dia kalau orang yang syahwah dia kuat tu kucuk sekaligus saja. Tapi nak membawa kepada ada yang kedua, ada yang ketiga. Sebab kucuk ni dia laku dengan syahwah. Kucuk sekali, kucuk yang sedikit boleh jadi nak melarat sampai ke jimuk. Apabila dia menggerakkan syahwah. Bersalahan madmadah dan istinsyak. Madmadah berkoma dan istinsyak tu dia bukan dia syahwah. Kita berkoma sudah. Tapi kucuk ni apabila mulai kucuk, kalau orang yang mudah naik syahwahnya, senang naik syahwahnya, kucuk sekali dah naik syahwah. Itu tak boleh nak tahan. Ada kucuk kali yang kedua pula, ada kucuk kali yang ketiga juga pula. Akhir-akhirnya membawa kepada berlaku jimuk yang membatalkan puasa. Sebab itulah jadi maknanya ada berbeza di antara kucuk isteri dengan mubalarah berkomun nisbah bagi orang puasa. Lalu tu apa dia? Hukum dia tu tak sama. Yang mubalarah bagi orang puasa hukumnya makruh, kucuk isteri adalah hukumnya haram. Sebab itu masalahnya kalau kira dengan secara mendalami itu dia tak sama. Walaupun tilik pada zahir ilat tu sama sekalipun, kalau kita kira dengan secara mendalami dia tak sama. Lalu tu hukumnya tak sama. Maka untuk hari ini kita akhir di situ katanya, dan dihimpunkan antara keduanya dengan 3 cebok. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu faraddud 'alaina waftah ila subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Baba, nak tanya sikit Baba. Tadi kita belajar masa kita nak ambil wuduk semula tu, kita kena buat perkara yang membatalkan dulu, baru boleh ambil semula. Ya. Kalau kita terus dia ambil wuduk tu terus, tak payah buat perkara yang membatalkan tu, macam mana? Tak dapat sunat ke Baba? Yang apa dia, yang kita tinggal tu lah yang tak dapat sunat. Oh. Untuk nak ambil sunat. Sebab ya kalau kita tinggal basuh tangan, kita terus berkomu. Mana kalau kita terus begitu wuduk tu sah, tetapi pahala basuh tapak tangan tak dapat. Oh. Dapatkan pahala basuh tangan tu, lalu tu cara untuk nak dapat tu buat seperti dia kata. Oh, okey. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama Haji. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.